Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu anna miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Bismillah wa subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Innal huda hudallah yahdi ya alim ya khabir ya mubin yahdi ihdina yahdi ihdina yahdi ihdina. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa at-tasbit. Rabbi yasir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tammim bi khair. Rabbi zidni ilma. Allahumma inni istawda'tuka ma 'allamtani farudhu ilayya inda hajati wa la tunsini ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Fajazakumullahu khairan jazaa pada seluruh para hadirin hadirat muslimin muslimat. InsyaAllah kita sambung lagi berhubung dengan istilah hijrah masa kini. Kita masuk bab pada menyatakan hijrah dan faham agama serta perjanjian asal. Apakah hubungan hijrah dengan faham agama ad-din dan perjanjian asal? Pengakuan bahawa telah berlaku perubahan besar selepas hijrah dapat dilihat dengan jelas apabila baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menukar nama Yathrib kepada Al-Madinah yang bererti bandaraya. Al-Madinah, bandaraya. Ada sudut bahasa kota bandar. Lebih tepat lagi Al-Madinatun Nabi, bandaraya Nabi, kota Nabi, kota bandaraya. Sebagaimana dihujahkan dengan penuh ilmiah oleh Profesor Said Muhammad Naqaib Al-Attas dalam Islam, faham agama dan asas akhlak. Faham agama atau ad-din yang berasal dari kata Arab, ad-din, dari kata Arab ad-din. Ad-din kita biasa terjemah ad-din agama. Jamak dia, perkataan banyak dia, agama-agama disebut adyan. Ad-din dari kata dana yadinu. Ad-din dengan maksud agama boleh diertikan kepercayaan, sifat wara', takwa, ibadat, ketaatan, paksaan, kemenangan, hisab, perhitungan, pembalasan, hukuman. Ini maksud ad-din. Dan faham Madinah, perkataan Madinah yang terbentuk darinya, dari ad-din itu, mempunyai perkaitan yang mendalam sekaligus
membawa maksud yang penuh makna. Di kota besar Madinah mula terbentuk umat awal kaum muslimin yang menandakan zaman baru yang bersejarah. Umat awal, ini disebut secara jelas kepada kita melalui firman-Nya, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan. Dan orang-orang yang terdahulu, golongan terdahulu di kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang menuruti jejak mereka, mengikut tauladan mereka, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah redha dari mereka dan mereka redha dengan pembalasan yang Allah Ta'ala berikan. Ini dia. Disitulah din yang sebenar mulai nyata berlaku bagi insan. Di situ tempat din yang hak berlaku, dan di situ juga insan yang Islam memperhambakan diri di bawah kawalan, naungan, kewibawaan dan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi dayyan, disebut dayyan, yang memiliki kuasa. Ini dayyan yang memiliki kuasa. Nabi ini sebagai dayyan yang memiliki kuasa, pengawal, penghukum, pemerintah, penguasa, raja, governor, berkait rapat dengan istilah din yang menjadi dasar. Seperti asal istilah Madinah ialah kata kerja maddana, dan seterusnya daripada maddana yang kita terjemah hari ini dengan tamadun. Asalnya tamaddun, bahasa Arab tamaddun. Mereka kata maddana. Maddana di sudut bahasa membina, membina atau mengubah menjadi suatu yang maju, mengubah menjadi suatu yang maju. Maddana, tamadun. Tamadun ni kemajuan di sudut bahasa kita. Sebenarnya perkataan tamadun dari kata Madinah, maksudnya maddana, Madinah. Madinah yang bertamadun, yang maju. Kita sebut orang putih kata moden. Moden ni dari kata Madinah, dari kata Madinah. Barat dia ambil ini. Bila baca dalam buku-buku karya ulama-ulama, maka mereka mengambil model contoh. Mengambil model contoh, maka mereka membina tamadun mereka. Andai kata Madinah ini tidak terbina, hari ini Barat pun tak dapat capai kemajuan mereka pada hari ini. Ini dia. Tapi Barat ambil dari sudut kemajuan pembangunan saja. Tak ambil sekali dengan dari sudut agama itu. Agama dari sudut dalam diri manusia yang memerlu kepada agama. Sesungguhnya kefahaman yang tepat mengenai din dapat mengingatkan insan kepada keadaan mereka sebelum mereka dijadikan di alam dunia. Diri insan sebenarnya sudah mengaku bertuhankan Allah Subhanahu wa taala sejak di dalam alam roh menerusi perjanjian asal. Maka kita ni mengenal agama sejak alam roh lagi kita kenal agama. Ini berdasarkan firman-Nya dalam surah Al-A'raf ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika Tuhanmu mengeluarkan zuriat anak-anak Adam turun-temurun
dari tulang sulbi belakang mereka, dan dia jadikan mereka bersaksi terhadap diri mereka sendiri sambil dia bertanya dengan firman-Nya, bukankah aku Tuhan kamu? Mereka semua menjawab, kita ni anak Adam, kita ni semua jawab, benar, engkaulah Tuhan kami. Kami menjadi saksi yang demikian supaya kamu tidak berkata pada hari kiamat kelak, sesungguhnya kami adalah lalai, tidak diberi peringatan tentang hakikat tauhid ini. Maka kita semua sudah tentu, kita semua asal kita pun dah Islam. Asal kita pun semua dah Islam. Ini bertepatan juga firman-Nya dalam surah Ar-Rum ayat 30. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Maka hadaplah wajahmu wahai Muhammad kepada agama yang betul, yang lurus, agama Islam. Fitrah Allah, ciptaan Allah, Allah cipta. Ya Allah menjadikan naluri fitrah kepada manusia ke atas fitrah Allah, agama Islam. Allah jadikan naluri manusia ini ke atas fitrah agama Islam. Naluri kita nak Islam. Tidak ada yang dapat mengubah bagi ciptaan Allah, agama Islam. Itulah agama yang Al-Qayyim, agama yang tepat, yang sah. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mereka mengetahui kerana tidak mencari kebenaran. Kalau mereka mencari kebenaran, maka yang benar adalah Islam. Ya, jadi hari ni kita umat manusia yang ada, sesama manusia yang berlainan agama. Kenapa boleh jadi berlainan agama? Ini berdasarkan juga hadis yang sahih dari Abi Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada riwayat Al-Bukhari. Ada ini banyak riwayat. Salah satu riwayat Al-Bukhari. Kata Nabi, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi aw yumajjisanihi." Tidaklah dari yang dilahirkan di dunia ini melainkan dilahirkan atas fitrah agama Islam. Lahir atas fitrah agama Islam. Maka kedua ibu bapanya yang meyahudikannya dan menasranikannya, kristiankannya, yahudikannya dan kristiankannya, atau yang memajusikannya menjadi majusi, ataupun agama-agama yang lain pada hari ini, Buddha, Hindu, macam-macam agama. Maka sebab ibu bapa, maka agama anak mengikut ibu bapa dari sudut zahir dia. Tapi sebenarnya anak tu lahir Islam. Anak lahir Islam. Sebab tu bayi, kanak-kanak yang belum usia balik meninggal dunia, lahir anak itu Islam walaupun ibu bapanya bukan Islam. Ini kita kena jelas ni, kita kena faham. Walaupun diurus anak itu mengikut agama, mengikut agama masing-masing. Ini kita hukum secara zahir, secara ikut agama masing-masing, tapi hakikatnya mengikut Islam. Sebab tu kalau orang masuk Islam, orang nak masuk Islam, kita jangan buat lambat. Mereka nak masuk Islam, datang pada kita nak masuk Islam, tanya kenapa nak masuk Islam? Nak masuk Islam kerana percaya agama yang benar, Islam aja yang benar. Maka ajar dia mengucap masuk Islam. Soal urusan nak daftarkan dia pejabat agama tu, itu hal yang lain. Kita Islamkan dia dulu. Kalau tak sempat daftar, dia sudah hukum zahir, kerana kaedah syarak menyebut nahnu nahkumu bizawahir wallahu yatawalla as-sarair. Kita berhukum dengan apa yang zahir, dan Allah yang menguasai, menguruskan perkara yang tersirat. Apa yang ada dalam hati tersirat, itu Allah uruskan, kita zahir aja. Bila dia dah Islam, alhamdulillah kita dah Islamkan dia. Tapi
dia tak nak maknanya tidak berdaftar secara nyata. Sebagai daftar ni sadu zari'ah, nak memastikan bahawasanya jelas dalam negara kita siapa yang Islam, siapa yang bukan Islam. Maka dalam IC ni tulis yang agama Islam, Buddha, Hindu. Kerana konsep dalam negara kita, rukun kita kepercayaan kepada Tuhan. Bermakna dalam negara kita tak boleh ada agama etis, tak percaya Tuhan. Kerana konsep kepercayaan kepada Tuhan, semua mesti beragama, mesti ada agama, wajib. Apatah lagi Islam menjadi agama persekutuan, agama negara. Maka kita kena ambil peluang. Kalau orang nak masuk Islam, kita jangan payah-payah. Sebab memang manusia berhajat kepada Islam, berhajat kepada agama. Ini kerana adalah merupakan perjanjian asal kita. Perjanjian ini membawa kepada kefahaman yang lebih penting mengenai hakikat insan dan hubungannya dengan agama, iaitu setiap insan sebenarnya lahir dalam keadaan telah berjanji kepada Tuhan mengenai rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Mencipta. Dengan kata lain, insan datang dalam keadaan berhutang yang digambarkan melalui kalimah ad-dain. Dal bagi atas, yang asal kalimah yang sama dengan ad-din. Kalau bagi bawah ad-din, bagi atas ad-dain. Ad-dain ni dari sudut bahasa hutang, maksud dia hutang. Kalau ad-din agama lah, maksud agama, kepercayaan kita agama. Dari sebut ad-din agama, dari sudut kita terjemah tak sama dengan pegangan agama-agama yang lain. Pegangan agama yang lain tidak disebut secara ad-din itu. Walaupun banyak agama disebut adian. Bila disebut adian, agama-agama semua. Tapi bila disebut ad-din, khusus kepada Islam saja. Dia sebut ad-din khusus kepada Islam. Islam adalah agama cara hidup. Cara hidup ad-din. Dia bukan sebagai yang kita faham hanya sekadar agama anutan, religion, bukan. Buddha, Hindu, Kristian, dia religion. Tapi Islam agama peraturan hidup kita. Tak sama dengan agama lain, dia anutan saja. Kadang Tok Sami pada diri dia amal. Pengikut dia tak amal pula, ikut. Tak ikut. Tidak, tak ikut. Kemudian dia lebih kepada upacara pengamalan dari sudut pengibadatan mereka. Dari sudut pelaksanaan hidup, dari sudut undang-undang muamalat, hubungan sama manusia, muamalat, dalam bab jual beli, bermasyarakat, dia tak ada hukum tersendiri. Tetapi Islam ada hukum tersendiri dalam bab muamalat. Dalam bab pemerintahan ada hukum janayat. Hukum janayat ada hukum hudud, hukum qisas, hukum qazaf, hukum ini. Ada hukum berkait dengan jihad. Dalam Islam jihad pun ada hukum tersendiri. Ini Islam. Berada di medan perang, tak boleh kita merosakkan harta benda musuh bila berada di tempat musuh. Menzalimi orang yang lemah, orang tua, kanak-kanak, wanita, tak boleh. Tak boleh suka merosak harta benda. Ini ada dalam Islam, dalam bab jihad. Dalam bab hubungan antara bangsa, antara negara dan negara, orang Islam, macam mana hubungan kita berdepan dengan negara kuasa besar yang kuat. Kita gunakan sama ada jalan diplomasi atau jalan konfrontasi dengan jalan keras ataupun lembut, mengikut kepada keadaan. Dia ada fiqh, ilmu fiqah dia ada. Macam ini ada dalam agama kita Islam. Jangan faham Islam ni sekadar ibadat yang kita faham, apa solat, zikir, baca Quran, kenduri arwah, tahlil. Itu ia jugalah, itu sebahagian. Kita nak kenduri arwah, tahlil, zikir, wirid, itu sebahagian. Tapi itu ada juga. Namun kita memandang Islam dengan konsep yang luas. Ini dia.
Adapun bila dikait dengan ad-dain, hutang, kita ni sebenarnya berhutang dengan Allah Ta'ala. Kita ni berhutang, kita ni dicipta oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala cipta kita, Allah Ta'ala beri muka bumi pada kita. Maka kita sebagai khalifah di muka bumi, kita berhutang. Kita kena bayar ni hutang dengan Allah Ta'ala. Apa hutang yang kita kena bayar? Kita sebagai hamba kepada Allah taat perintahnya, menjauhi larangannya. Kita bertanggungjawab sebagai khalifah di muka bumi. Selain kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setiap masa, setiap keadaan, ibadat itu bukan sekadar ibadat khusus, ada ibadat yang umum, keseluruhan dalam kehidupan kita. Ini kita kena faham betul. Maka kita ada hutang. Allah Ta'ala beri kita ilmu. Ilmu tu Allah Ta'ala yang punya. Kita kena gunakan ilmu itu dengan jalan yang betul. Juga Allah Ta'ala beri kita kekayaan, harta benda. Siapa jadi korporat besar, kaya raya, kena ingat kaya raya korporat besar kita tu sebenarnya Allah yang punya. Allah beri pada kita. Sebab tu ada istilah harta ni, orang Arab sebut mal ni maksud harta. Malun, malun, harta. Kalau kita sebut hartaku, mali, ada ya belakang, mali, hartaku dalam bahasa Arab. Ganti nama anak aku, dia tak sebut malun anak, dia sebut mali. Dia terus masuk dalam perkataan harta tu, mali, dia ganti kepada ya belakang perkataan mali. Jadi hartaku, mali, hartaku. Kalau perkataan mali, hartaku, kita pecahkan mali. Tadi mali sambung hartaku. Kemudian ma mim alif, ma dengan lam ya, li, mali. Ma tu kita boleh jadikan kata istifham, tanda tanya. Tanda tanya, ma, apakah, mengapa, li, hartaku, atau apakah, apa dengan hartaku, mali, apa dengan hartaku. Ini persoalan. Apa dengan hartaku? Apa mali, apa dengan milikku, li, milikku. Tadi sebut mali, hartaku. Kemudian kita asingkan mali, apa dengan milikku? Apakah milikku? Apakah kepunyaanku? Tadi sebut mali, hartaku, apakah milikku? Apakah kepunyaanku, li, kepunyaanku, milikku. Kemudian ma juga dengan kata nafi, tidak, bukan, mali, hartaku, apakah milikku? Mali, bukan milikku, bukan untukku. Sebut harta, maknanya kita berhutang dengan Allah Ta'ala, kena bayar lah. Yang kita simpan tu bukan kita punya, yang kita infakkan tu kita punya. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Apa jua yang kamu belanjakan, yang kamu keluarkan, maka untuk diri kamu sendiri. Yang kamu simpan bukan kamu punya. Kalau simpan, kita rasa kita punyalah, beria sangat. Tak boleh masuk kubur pun. Besok akan pindah harta kita kepada waris kita, bukan kita punya. Ini kita kena faham apa yang kita guna dengan harta kita. Kemudian juga dari sudut kekuatan tubuh, jasad, jasmani kita, ini pun milik Allah. Apa saja, kuasa kita milik Allah. Allah beri kita kuasa, boleh perintah, ada kuasa. Apa yang kita guna untuk memeterai perjanjian itu di alam dunia, insan perlu mengembalikan dirinya kepada Tuhan sebagai balasan perhutangannya dengan Tuhan. Ini dilakukan dengan mengamalkan Islam sebagai ad-din,
dalam segenap aspek kehidupannya. Islam bererti penyerahan yang disedari, diredai dengan penuh taat, mengikut cara kaedah yang disyariatkan dan diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi wahyu. Inilah yang digambarkan melalui perkataan al-Islam yang bermakna penyerahan diri yang sepenuhnya kepada Tuhan. Diri insan yang Islam sesudah mengucap syahadah, bersaksi sama seperti dilakukannya di alam roh dulu, yang terbina peribadi Islam akan membentuk keluarga Islam, masyarakat Islam dan seterusnya daulah Islam, kerajaan Islam. Diri insan adalah tamthil, ibarat sebuah kerajaan. Diri kita ibarat kerajaan. Padanya terdapat hati raja. Hati kita ni menjadi raja. Akal Perdana Menteri, akal kita. Anggota tubuh kementerian dan jabatan serta agensinya, anggota tubuh. Diri insan jika mengalami hijrah adalah sebuah Madinah. Jelas sekali peristiwa hijrah ini berkait rapat dengan perkara rohaniah yang berintisarikan din agama dan berhubung langsung dengan perjanjian asal. Ini yang berkait dengan apa yang kita katakan dengan faham agama ini. Maka umat Islam yang benar-benar faham, bila yang kita katakan faham, kefahaman ini sebagaimana dinyatakan kepada kita dalam satu riwayat, riwayat muttafaqun alaihi, dari Abu Hurairah mengatakan, qila ya Rasulullah man akramun nas, qala atqahum, faqalu laisa an hadha nas'aluka, qala fayusufu nabiyullah ibnu nabiyillah ibni khalilillah, qalu laisa an hadha nas'aluka, qala fa'an ma'adinil arabi tas'aluni, khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil islam idza faqahu. Ditanya Nabi SAW, ya Rasulullah, man akramun nas, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling mulia? Siapa manusia yang paling mulia? Lalu Nabi SAW bersabda, atqahum, yang paling mulia itu orang yang paling bertakwa di kalangan mereka. Yang paling bertakwa, yang paling mulia, yang paling bertakwa di kalangan mereka, sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Hujurat, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu daripada laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku kaum, supaya kamu saling kenal mengenali di antara satu sama lain, berhubungan, bermesra antara satu sama lain, berhidup di antara kamu, saling lengkap melengkapi. Bahawasanya yang paling mulia di kalangan kamu adalah yang paling bertakwa di kalangan kamu. Yang paling bertakwa ini paling mulia. Bahawasanya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti, mendalam tentang kehidupan kamu. Maka ini jelas, Nabi jawab yang paling mulia, yang paling bertakwa. Lalu para sahabat menyebut, laisa an hadza nas'aluk, bukan tentang ini yang kami tanyakan kepadamu, bukan ini yang kami maksudkan. Persoalan yang mengatakan manusia yang paling mulia itu siapa, bukan ini. Walau faham yang paling mulia ni yang paling bertakwa, ini jelas yang paling mulia. Lalu Nabi SAW bersabda lagi, fayusuku nabiyullah ibni khalilillah, maka yang mulia itu baginda Nabi Yusuf,
merupakan Nabi Allah, anak kepada Nabi Allah, anak kepada Nabi Allah, anak kepada Khalilillah. Nabi Yusuf Nabi Yusuf seorang nabi, anak kepada Nabiullah, anak kepada Nabi Yaqub, seorang nabi juga. Anak kepada Nabiullah, anak kepada Nabi Allah, Nabi Yaqub, bapanya Nabi Ishaq, nabi juga. Ibni Khalilillah, anak kepada Khalilillah, kekasih Allah, iaitu Nabi Ibrahim. Sebab apa mulia Nabi Yusuf? Nabi Yusuf ni daripada Nabi Yusuf sampai ke bapa, sampai ke datuk, sampai ke moyang, semua nabi. Semua nabi. Nabi SAW orang yang tawaduk, rendah diri dia. Lalu menyebut Nabi Yusuf yang mulia, yang paling mulia. Nabi SAW tak sebut dirinya mulia. Kalau dilihat hubungan Nabi Muhammad dengan Nabi Yusuf, ini menarik. Nabi SAW dari keturunan siapa? Dari Bani Hashim, bangsa Quraisy. Sampai ke siapa? Sampai ke Nabi Ismail. Nabi Ismail bapanya Nabi Ibrahim. Nabi Yusuf bapanya Nabi Yaqub. Bapanya Nabi Yaqub. Maka Nabi Yusuf adik-beradik keturunan bawahnya dipanggil Bani Israel. Kerana Israel tu nama Nabi Yaqub sebenarnya. Nabi Israel. Israel tu nama Nabi Yaqub. Jadi Bani Israel, Bani anak zuriat keturunan Nabi Yaqub. Jadi yang kita sebut bangsa Yahudi ni daripada zuriat keturunan Nabi Yaqub. Banyak nabi-nabi, rasul-rasul di bawah zuriat keturunan Nabi Yaqub. Ramai nabi-nabi dan rasul-rasul. Tetapi apa yang berlaku hari ini orang Yahudi, bangsa Yahudi ni apa jadi? Mereka sendiri mengingkari nabi-nabi mereka. Dan ada nabi-nabi mereka yang mereka bunuh. Ini dia. Semua dari bila disebut keturunan Bani Israel ni dari Nabi Ibrahim. Nabi SAW juga dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni dimuliakan oleh hampir keseluruh agama dalam dunia ni memuliakan Nabi Ibrahim. Semua mengaku mengikut Ibrahim. Semua mengaku. Orang Inggeris menyebut Ibrahim dengan nama Abraham. Ibrahim Abraham. Orang Hindu anggap dewa, sebut Tuhan Brahma. Orang Islam Ibrahim lah. Mereka menghormati, memuliakan Nabi Ibrahim. Tapi kena ingat Nabi Ibrahim disebut dalam Quran seorang yang hanifan muslimah, yang lurus beragama tauhid, yang muslim, Islam. Nabi Ibrahim muslim, Islam. Ini kena jelas. Lalu para sahabat menyebut lagi, laisa an hadza nas'aluk, bukan tentang ini yang kami tanyakan kepadamu. Walaupun tahu Nabi Yusuf seorang yang manusia yang sangat mulia, kerana dirinya Nabi, bapanya Nabi, datuknya Nabi, moyangnya pun Nabi. Lalu Nabi jelas dengan apa yang ditanya oleh para sahabat. Lalu Nabi bersabda lagi, fa'an ma'adinil arab tas'aluni, maka tentang zuriat keturunan bangsa Arab yang kamu tanya kepadaku. Ini berkait dengan keturunan yang mulia. Kita ni ada zuriat keturunan. Zuriat keturunan. Daripada moyang, datuk, nenek sampai seterus sampai ke kita. Maka Nabi menyebut khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faquhu, sebaik-baik mereka di zaman jahiliyah, sebaik-baik mereka di zaman Islam apabila mereka faham agama. Sebaik-baik mereka di zaman jahiliyah, sebaik-baik mereka di zaman Islam yang faham agama, yang faqih, faham agama. Nabi SAW berdepan dengan masyarakat Arab jahiliyah.
Maka yang faham agama ni yang masuk Islam, yang bersama dengan Islam, yang faham agama. Di zaman jahiliyah, di zaman kemenangan Islam pun dia dalam keadaan faham agama. Ini sebaik-baik. Maknanya penting bila kita sebut dengan faham agama, faqih dalam agama. Ini sesuai dengan firman-Nya dalam surah At-Taubah, surah ke-9 ayat 122. Wa ma kanal mu'minuna liyamfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Dan tidaklah betul dan elok orang-orang yang beriman keluar semuanya pergi berperang. Oleh itu hendaklah keluar sebahagian saja dari tiap-tiap golongan puak di antara mereka, supaya orang-orang yang tinggal itu mempelajari secara mendalam ilmu yang dituntut di dalam agama, dan supaya mereka dapat mengajar kaumnya yang keluar berjuang apabila orang-orang itu kembali kepada mereka. Mudah-mudahan mereka dapat berjaga-jaga, takut dari melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam erti kata, dalam hal jihad pun di medan perang tak boleh semua, apatah lagi dalam hal-hal berhubung berkait dengan urusan duniawi kita. Walau kita tak nafi ada bidang masing-masing, bidang kedoktoran, bidang kejuruteraan, bidang arkitek, ini kena ada orang Islam, fardu kifayah. Fardu kifayah kena ada. Yang jadi peguam, nanti nak jadi hakim ke, ini fardu kifayah, jadi polis, jadi bidang-bidang tertentu. Fardu kifayah, jangan kita faham fardu kifayah daripada dulu kita faham solat jenazah je fardu kifayah. Tidak. Kena ada bidang-bidang yang orang Islam ceburi, kita tak nafi. Kita yang membimbangkan kita anak muda-mudi remaja, ada yang berniaga, maju berniaga dia. Lepas SPM dia tak nak sambung bidang pendidikan. Ini sangat membahayakan. Mesti diberi kesedaran supaya mereka tak menjadi kesalahan nak berniaga, nak bisnes, tak jadi salah. Tapi ambil peluang untuk terjun lagi dalam usia muda dalam bidang pendidikan. Kalau dah tak boleh sangat nak pergi, jangan tinggal bidang agama lah. Agama walaupun belajar secara tak formal, kita kena belajar dalam bidang agama. Maka ada bidang-bidang masing-masing dalam hal keduniaan. Selain daripada yang kita cakap yang lebih besar tu jihad di medan perang, termasuk bidang-bidang yang lain. Bidang hal keduniaan. Walaupun bidang hal keduniaan, ilmu ini semuanya hakikatnya dari Allah Ta'ala. Maka jangan lupa mesti ada bidang agama. Mesti ada di kalangan kamu bidang agama, yang supaya dengan dia mendalami agama, waliyunziru qaumahum, supaya mereka boleh memberi inzar, peringatan, amaran, ancaman kepada kaum mereka. Ini mesti ada bidang agama, ni mesti ada bidang dia. Ulama mesti ada. Ada orang sebut, bila dia sebut dalam ayat innama yakhsyallaha min ibadil ulama, bahawasanya yang takutkan Allah di kalangan para hambanya al-ulama. Al-ulama, ulama ni kata jamak dari sudut bahasa alim. Al-alim, orang yang tahu. Maka disebut dari sudut bahasa ni. Lalu ada sebahagian yang mengatakan ulama ni tak mesti orang yang belajar agama, dia orang yang tahu, yang alim. Apa bidang pun alim, ulama lah tu. Dia mengambil konteks yang luar kotak sangat. Tapi yang dimaksudkan ulama dari sudut syarak, mereka yang mendalami agama, yang ada pada dirinya tafaqquh fid din, yang mendalami agama, orang yang mendalami agama, orang yang faqih. Faqih ni maksudnya yang faham dalam agama, itu yang dimaksudkan. Maka yang dimaksudkan secara khusus orang yang faham agama ni wajib ada, mesti ada. Mesti ada orang yang macam ni supaya dapat mengimbangi kehidupan kita dari sudut duniawi dan ukhrawi dalam apa bidang sekalipun. Hari ni kena ada agama. Kalau tak ada agama dalam sebuah syarikat,
dalam sebuah jabatan, dalam sebuah agensi jabatan akan rosak. Kena ada agama. Hari ni alhamdulillah kalau apa orang makan KFC pun dia ada pegawai syariah dia hari ni. Jadi mesti ada. Tak boleh tak ada orang agama. Kalau tak ada orang agama ni, dia jadi macam kita tak boleh mengimbangi dari sudut duniawi dan ukhrawi. Dan orang agama ni dia mesti cakap, bukan dia kadang makan gaji jaga periuk nasi dia. Dia kena cakap. Kalau salah dia cakap salah. Tak betul dia cakap tak betul. Ni tak betul, ni salah. Ni ada berkait dengan perjudian, beritahu. Ni terlibat dengan riba, beritahu. Ni tugas orang agama, beri ancaman. Orang agama bukan sekadar ajar agama saja, mesti waliyunziru qaumahum, memberi inzar, memberi ancaman, memberi amaran supaya mereka takut. Sebab Nabi SAW bukan sekadar mubasyiran, memberi khabar gembira, yang seronok kita dengar, selera kita seronok, tapi juga nadhira, memberi ancaman, peringatan, amaran. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Ahzab, ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznih wa sirajan munira. Wahai nabi, sesungguhnya kami utuskan engkau wahai Muhammad sebagai saksi dan pembawa berita gembira serta amaran, ancaman, peringatan, inzar, dan mengajak kepada agama Allah, wa da'iyan ila Allah biizni, dengan perintahnya, wa sirajan munira, menjadi pelita yang terang benderang. Itu yang disebut Nabi SAW ni sebagai cahaya. Nabi itu cahaya, nur. Qad ja'akum minallahi qad ja'akum minallahi nuru wa kitabun mubin. Sesungguhnya telah datang kepada kamu daripada Allah itu nurun. Yang dimaksud nurun, menurut tafsir, nurun itu Muhammad. Muhammad tu nur. Muhammad tu nur, Muhammad tu cahaya. Wa kitabun mubin, dan merupakan kitab yang benar, dan juga yang merupakan kitab, yakni kitab Al-Quran yang benar. Allah Ta'ala datangkan nur Muhammad dan juga kitab Al-Quran. Yang orang hari ini perselisihkan, adakah Muhammad tu nur Muhammad tu diciptakan dulu ataupun sebelum alam ini? Adakah Muhammad tu diciptakan dulu sebelum alam ini? Itu orang ulama kita perselisihkan. Ini benda yang diperselisihkan oleh ulama kita. Yang jadi masalah ini, kita bergaduh dalam hal ini. Dalam hal-hal cabang agama bergaduh sangat. Ada yang nafikan, ada yang tak nafikan. Dia bergaduh dalam hal ini. Siapa diciptakan dulu? Yang pasti Muhammad tu sendiri nur, cahaya. Dia sebut nur. Dia bukan disebut semata-mata nur. Dia kata nara, nurun. Kalau disebut disebut anara, yuniru, inaratan, memberi cahaya. Ada kata Muhammad tu memberi cahaya. Muhammad tu bukan cahaya, tapi Muhammad tu memberi cahaya. Macam mana pula? Muhammad tu sendiri cahaya, nurun. Nurun tu maksud cahaya. Muhammad tu sendiri cahaya dan memberi cahaya. Cahaya yang memberi cahaya. Muhammad tu sendiri cahaya dan memberi cahaya. Ni kena jelas. Kena jelas. Ada kata Muhammad tu, zat Muhammad tu bukan cahaya, tapi Muhammad tu memberi cahaya. Macam mana pula? Zat Muhammad tu bukan cahaya, tapi Muhammad tu memberi cahaya. Ini kita kena faham juga. Muhammad tu sendiri cahaya. Yang dimaksud cahaya tu adalah cahaya petunjuk. Muhammad tu adalah cahaya petunjuk. Maka kita nak mendapat syafaat baginda Muhammad SAW dengan nak capai cahaya, yakni cahaya petunjuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
disebut dalam riwayat menyebut sebaik-baik bicara, sebaik-baik petunjuk kan, sebaik-baik petunjuk. Wa ahsanal haji hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya rasa cukup setakat itu. Insya-Allah kita sambung lagi istilah hijrah masa kini. Kita bicara hari ini istilah hijrah masa kini yang berhubung tentang faham agama dan juga perjanjian asal. Aku liqouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa ghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil quluba qad ijtamat ala muhabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syari'atika. Fathikillahumma rabitataha fathikillahumma rabitataha fathikillahumma rabitataha wa adimuddaha wa ahdi asubulaha wa mla'aha binurikal ladzi la yakhbu wa syrah suduraha bi faidil imani bik wa jam'ilit tawakkuli alayka wa ahyaha bi ma'rifatik wa min ash-shahadati fi sabilika innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.